Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi, salam Ramadan kepada semua teman-teman yang sempat bersama saya di channel YouTube pada hari ini. Ya, hari ini saya nak ulas sikit tentang kenyataan Yang Berhormat Nurul Izzah Ahli Parlimen Pematang Ampau yang begitu hangat sekarang ini masih diperdebatkan dan juga diperbahaskan di media sosial, di mana beliau menyatakan bahawa peluang Pakatan Harapan untuk mentadbir negara ini menjadi kerjaan semula mengambil masa. Ya, ada yang mentafsirkan kata Izzah sebagai dua penggal, iaitu 10 tahun, dan dikatakan juga dua kitaran. Saya tak faham apakah maksud beliau dua kitaran dalam pilihan raya. Ya. Dua kitaran ni mana dua kali boleh menang. Ya. Jadi ada yang beri pandangan bahawa ini satu motivasi daripada Nurul Izzah supaya orang lebih kerja kuat, ya, untuk menang pilihan raya. Maka dia pun sebut, ya, untuk pilihan raya PRU15 kita tak boleh menang. Masuk sekali lagi pilihan raya tak boleh menang, ya. Sekali lagi boleh menang. Saya pun tak tahu daripada mana perkataan ini merupakan satu motivasi, ya, ataupun perkataan ini boleh melemahkan, terutamanya kepada ahli-ahli parti, jentera-jentera parti yang sekarang ini nampaknya telah bangkit untuk bekerja bagi mendapatkan kembali mandat rakyat yang telah pun dikhianati. Ya. Apapun tafsiran bagi saya, mentafsirkan apa yang disebut oleh Nurul Izzah bagi saya satu kenyataan yang amat tidak patut dan tidak wajar dikeluarkan oleh Menteri Reformasi ini. Ya. Kalau kita nak katakan motivasi, saya tak faham. Contohnya kalau kita nak mahu anak kita belajar dan lulus dalam peperiksaan, apakah satu motivasi kita nak sebut dengan anak kita, pada tahun ni kau takkan boleh lulus peperiksaan. Tahun depan kau takkan boleh lulus. Kali ketiga baru kau boleh lulus. Apakah ini satu motivasi nak kita sebutkan dengan anak kita? Ya, supaya dia lebih kuat belajar. Saya tak fikir itu cara motivasi yang terbaiklah yang boleh dipamerkan. Apatah lagi dalam politik. Dalam politik bila kita sebut kita tak boleh menang PRU15, sekali lagi pun kita tak boleh menang. Dan dalam situasi sekarang kita boleh menang sekali lagi. Ya. Saya tak faham dari segi mana motivasi ini, ya, boleh mengajak orang untuk membantu parti kita, memperkuatkan parti kita, dalam masa yang sama kita beritahu kita tak boleh menang. Saudara, kenyataan ini saya rasa satu kenyataan yang amat berbahaya, kenyataan yang paling tidak bijak, dan seperti mana yang saya dengar malam tadi, yang terbaru dalam majlis berbuka puasa, secara terus terang, secara terbuka, Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri menyanggah kenyataan Nurul Izzah. Walaupun dia tersebut nama Nurul Izzah, tetapi secara sinis beliau menyatakan ini dapatan-dapatan golongan-golongan elit yang hanya bergantung kepada data untuk menentukan kemenangan, ya, bagi parti kita. Saudara, sekali lagi dengan tegas menyanggah kenyataan Nurul Izzah. Kalau inilah yang digunakan ataupun teori ini yang nak digunakan, saya rasa amat tidak wajar. Saya bagi contoh, suatu ayahnya dipenjarakan, ya, dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara oleh hakim, ya, mahkamah. Dan kita tahu keputusan itu keputusan mahkamah, keputusan yang muktamad. Anwar dimasukkan penjara untuk penjara 5 tahun. Apakah kita nak bagi tahu rakyat tak perlu kita berjuang? Tak payah kita berjuang bebaskan Anwar. Tak perlu ada kempen bebaskan Anwar. Sebab 5 tahun dah confirm. Ini dah confirm, saudara. Hakim dah confirm 5 tahun. Apatah lagi kita ada yang beri jaminan pilihan raya siapa yang menang. Barisan Nasional pun tak jamin dia boleh menang. Parti mana pun tidak boleh beri jaminan parti mereka akan menjadi kerajaan. Tidak ada jaminan. Sedangkan mahkamah memberi jaminan, membuat putusan Anwar masuk penjara 5 tahun. Tetapi apa kita buat? Apa penyokong kita buat? Kita terus bagi tahu rakyat bebas Anwar. Lawan tetap lawan, bebas Anwar. Macam-macam kempen kita adakan. Dan Nurul Izzah sendiri terlibat dalam kempen ini. Kenapa waktu itu Nurul Izzah tidak perlu keluar? Bagi tahu rakyat, oh tak payah berjuang untuk Anwar. Tak payah berjuang untuk ayah saya. Ayah saya dah 5 tahun. Tunggu dah 5 tahun. Buat apa nak berjuang? Tapi Nurul Izzah tidak buat demikian, saudara. Dia turun bagi tahu rakyat, lawan tetap lawan, bebas Anwar. Ada satu kempen khas, pentas lawan. Ada satu NGO yang diwujudkan, yang dibawa oleh Nurul Noha, bebas Anwar. Kita cetak baju, bebas Anwar. Kita buat demonstrasi, bebas Anwar. Dan sekali Anwar masuk ke mahkamah,
Dalam apa-apa kes sekalipun, kita berhimpun di mahkamah dan kita jerit bebas Anwar. Sebab apa kita menjerit saudara? Sebab apa kempen bebas Anwar ni diadakan? Sedangkan kita tahu hakim telah jatuh hukuman 5 tahun. Ianya hanyalah untuk menyuntik semangat bahawa ya, secara akademiknya, atas kertasnya, betul, Anwar dipenjara 5 tahun. Tetapi kita yakin kalau rakyat bangkit, kita boleh bebaskan Anwar Ibrahim. Sama juga selepas itu, bila Anwar 5 tahun tidak boleh bebas. Dan bila Anwar dimasukkan semula ke dalam penjara, kita terus bawa slogan ini, bebaskan Anwar Ibrahim. Ya, kuasa rakyat, kuasa keramat. Ya, kita bagi tahu kepada rakyat bahawa tidak ada perkara yang tidak boleh kita selesaikan. Ya, asalkan kita sendiri berusaha dan terus memperjuangkan apa matlamat yang kita nak. Ini yang kita bawa. Akhirnya terbukti Anwar berjaya dibebaskan tanpa mengikut tempoh yang ditetapkan oleh mahkamah. Sebab apa? Hasil perjuangan kita. Sebab apa? Pemimpin mengajak kita untuk bangkit melawan kemungkaran dan kezaliman. Jangan kita ikut ya pilihan raya 5 tahun lagi. Oh, tak payah kita nak berjuang. Tunggu saja. Ya. 5 tahun lagi kita tak mungkin boleh menang. Tak payah. Saudara, saya rasa motivasi yang dibawa oleh Nur Izzah ini motivasi yang songsang dan saya rasa mungkin ada agenda lain saya tak tahu. Nak dibagi tahu kepada rakyat bahawa 2 kitaran atau 2 penggal bahawa kita boleh menang. Ya, sedangkan ayahnya yang berusia 70-an lebih sekarang ini ya tetap menyatakan kepada rakyat Malaysia bahawa kita ada kemampuan untuk menang dan kita harus bekerja kuat memperkuatkan parti. Saudara, Nur Izzah ini pun saya pun tak faham. Ya, macam mana perjuangan dia? Saya pun tak faham. Dalam keadaan parti lemah, ya, dia tidak menunaikan amanah yang diberikan oleh ahli parti. Dalam pemilihan yang lalu, beliau menang, bukan dilantik. Beliau menang dengan undi tertinggi untuk menduduki jawatan naib presiden keadilan. Apabila kita jatuh, apabila kita jatuh, sepatutnya beliau berada bersama dengan kepimpinan untuk memperkuatkan parti. Kerana itu amanah yang diberikan oleh parti. Tetapi apa yang dibuat? Saya tak kata dia tak ambil tahu, dia ambil tahu. Dia buat kerja. Tetapi apakah peranan yang dia mainkan itu sejajar dengan jawatan yang diberikan amanah oleh rakyat? Sebab itu saudara, kenyataan beliau itu disanggah sendiri oleh bapa dia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan antara 2 pemimpin ini, saya memilih Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mempunyai pandangan yang lebih jauh, yang mempunyai nalurinya dan tahu ya bagaimana hati kita rakyat sekarang ini, bagaimana hati kita sakit setelah kita dikhianati. Kita cuba untuk bangkit dalam kemampuan dan keupayaan yang kita ada pada hari ini. Ya. Kita ada yang kata kenyataan Nur Izzah ini adalah untuk menyuntik semangat untuk menghadapi PRU yang akan datang. Ya, bagi saya cara ucapan terbuka ini tidak akan dapat membantu untuk memperkuatkan ya, ahli-ahli kita untuk memperkasakan parti ini. Dan ianya bercanggah dengan objektif kempen Ayuh Malaysia. Apakah objektifnya? Objektif kempen Ayuh Malaysia untuk menarik pengundi-pengundi atas pagar. Untuk bersama dengan kita, menyokong perjuangan kita. Satu objektif yang baik. Dan saya tidak pernah sanggah program-program ini. Ya, kebaikan ini. Tetapi apabila kenyataan Nur Izzah keluar dalam masa yang sama, ya, kempen ini dipergiatkan di bawah saudara Rafizi Ramli. Saya rasa ada satu pencanggahan yang amat ketara dan amat besar. Kita nak kempen dengan orang atas pagar untuk undi kita. Kita nak bagi tahu orang atas pagar beri harapan kepada kita. Tapi dalam masa yang sama kita nak bagi tahu orang bahawa tahun ini tak boleh menang. 2 kitaran lagi kita boleh menang. Saudara, pengundi atas pagar mana nak sokong kita untuk menjadi pembangkang? Pengundi atas mana nak sokong kita kalau kita sendiri menyatakan bahawa pilihan raya kali ini, pilihan 2 kali lagi, kita tak boleh jadi kerajaan. Di mana kebijaksanaan Nur Izzah dalam menyatakan, ya, meluahkan pandangan beliau dalam keadaan sedemikian rupa. Saya tidak heran kalau dia menyatakan pandangan ini melalui latihan-latihan, bengkel-bengkel latihan. Khusus-khusus yang dianjurkan oleh parti kepada jentera-jentera.
Mungkin boleh dikeluarkan kenyataan ini di depan jentera supaya mereka boleh tahu apa strategi nak buat. Tetapi kalau kenyataan ini dibuat secara terbuka, dalam masa yang sama kita nak tarik pengundi-pengundi di atas pagar, pengundi-pengundi yang tidak ada parti, saya kata ini kenyataan yang paling tidak bijak. Kerana orang yang berada di atas pagar yang bukan ahli parti, mereka tidak terlibat di dalam perubahan ranting, daftar ahli, memperkuatkan parti. Mereka tak terlibat. Mereka hanya datang untuk mengundi sahaja. Ya? Sebab itu kenyataan Nurul Izzah ini tidak boleh membantu mereka. Apakah motivasi yang nak kita berikan kepada pengundi atas pagar dengan statement kita ini? Bahawa kita tak boleh menang. Kita kena tunggu 2 ketiaran, 2 penggal. Apakah signal yang kita nak berikan kepada pengundi-pengundi atas pagar? Apakah nak naikkan semangat mereka? Ya? Apakah mereka terlibat di dalam memperkuatkan parti? Mereka tidak terlibat. Mereka kata saya akan undi parti yang boleh menang. Saya akan undi parti yang akan membela nasihat saya dalam masa yang secepat mungkin. Sepatutnya yang perlu kita bagi tahu kepada rakyat adalah kita boleh menang PRU yang ke-15 ini dengan syarat kita perlu bekerja kuat sekarang ini. Dengan syarat kita kena mengatur strategi kita dengan baik dalam program-program parti dan sebagainya. Ya. Sepatut itu yang kita berikan harapan kepada pengundi-pengundi atas pagar. Kalau kita nak bercakap tentang strategi yang lain, kita boleh cakap dengan jentera parti, boleh khusus-khusus secara dalaman kita boleh sebut. Ya. Tetapi secara terbuka amat tidak bijak kenyataan Nurul Izzah yang sendiri tidak yakin bahawa parti ini boleh bangkit. Kononnya atas data yang ada, kelemahan yang kita ada dalam parti kita sendiri ini. Ya. Ini untuk Nurul Izzah mengeluarkan kenyataan seperti itu. Ya. Apakah kita rasa parti kita saja lemah? UMNO pun lemah, saudara. Kalau saudara tanya orang UMNO, dia pun tahu parti mereka lemah. Parti lain pun lemah. Kita hampir-hampir sama sekarang ini. Kelemahan kita. Mereka cuma beruntung kerana khianat saja. Sebab jadi kerajaan sekarang ini. Situ saja mereka ada kekuatan. Mereka pegang kuasa. Sebenarnya pada zahirnya, pada hakikatnya, mereka juga lemah seperti kita. Dalam keadaan parti lain lemah, kita juga dalam keadaan ini kita kata kita lemah. Kita patutnya memberi harapan bahawa kita boleh menang pada PRU 15 akan datang. Kita boleh menang sebenarnya. Tetapi kalau kita bagi kata, kita boleh beritahu, oh kita akan bangkit, kita akan kuat, kita akan boleh menang untuk 2 kitaran lagi, ataupun 2 penggal lagi. Apa jaminan selepas itu kita boleh menjadi parti yang kuat? Contoh PRU 15. Kalau dapat kepada UMNO Barisan Nasional kembali menjadi kerajaan. Kemudian PRU sekali lagi, UMNO Barisan Nasional jadi kerajaan. Apa jaminan selepas itu kita boleh bangkit? Kita tahu bila UMNO dapat kuasa, saudara, bila UMNO Barisan Nasional dapat kuasa, mereka akan sekat segala-galanya untuk kita bangkit. Pada ketika itu kita telah lewat untuk nak bangkit. Kerana UMNO Barisan Nasional telah berpegang dengan kuasa dan dia ada kekuatan. Dan ketika itu kita akan dilemahkan semau-maunya oleh mereka. Sebab itu dalam keadaan kita sama-sama lemah, UMNO yang juga tidak ada kekuatan, parti lain juga tidak ada kekuatan. Pada waktu inilah sepatutnya kita harus bangkit dan tanamkan semangat kepada pengundi-pengundi. Sama ada yang berparti atau tidak berparti, kita nyatakan kepada mereka bahawa kita harus bangkit kali ini dan kita harus menang pada kali ini. Bukan kita nak bagi tahu mereka 10 tahun lagi, 2 kitaran lagi, kita boleh menang. Ini satu kenyataan yang saya rasa songsang daripada Wabi Nurul Izzah yang saya rasa beliau perlu mendapatkan penjelasan dan terus belajar lagi tentang perjuangan daripada ayahnya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini satu kenyataan yang saya rasa kenyataan politik sempena dengan pemilihan ini. Dan kenyataan ini amat tidak bijak dan saya sanggah dan saya tidak sokong sama sekali atas apa alasan sekalipun. Ya, konon-kononnya untuk suntik semangat kita, untuk beri galakan kepada kita, tapi itu bukan caranya. Saya bagi contoh tadi, macam kita kalau kita mahu anak kita lulus dalam peperiksaan, kita tidak boleh kata dengan anak kita, kau takkan lulus kali ini, kau takkan lulus tahun depan, lusa. Tahun lusa baru boleh kau lulus. Ini, kalau ada mak bapak yang berkata demikian kepada anaknya, ini mak bapak yang tidak bertanggungjawab. Walaupun kononnya atas alasan untuk menyuntik semangat kepada anak-anak, itu bukan caranya. Itu bukan caranya. Silap-silap, dia akan makan gigi kita. Silap-silap, 2 tahun, 3 tahun kitaran lagi, semuanya tak dapat kita capai.
Itu saja ulasan saya. Saya harapkan kita faham dan kita lebih berpegang kepada kenyataan Datuk Seri Ibrahim dalam majlis berbuka puasa di Selangor pada malam tadi, di mana beliau dengan secara sinis menyatakan kita sebenarnya mempunyai peluang yang besar untuk menghadapi PRU dan dapatan-dapatan golongan-golongan kumpulan-kumpulan elit yang hanya macam data, dan data itu dimanipulasikan untuk hanya melemahkan semangat-semangat kita, dan mereka hanya untuk menunjukkan bahawa mereka benar, segala-galanya apa mereka katakan itu benar, hanya berpandukan kepada data. Sedangkan kita dah tahu selepas kita jatuh langkah syaitan, beberapa pilihan raya telah pun kita adakan. Mana data ini? Mana dia? Pakar-pakar ini membantu kita untuk menang. Tak ada, saudara. Mereka menyepikan diri, keluar-keluar daripada gua, terus keluar data formula-formula dan sebagainya. Terbukti paling jelas pada PIN di Johor. Di Johor, saudara Fizi menyatakan sasaran 8 kursi untuk menang. Sasaran 8 kursi untuk menang. Akhirnya, apa yang disebut jauh menyimpang daripada apa yang keputusan yang kita perolehi. Jadi, pada saya, data tidak boleh menentukan. Yang menentukan bab kata Datuk Seri Ibrahim adalah kita, jentera-jentera kita, program-program kita, usaha kita, pendekatan kita. Ini boleh membantu kemenangan, bukan daripada orang-orang elit yang menulis-nulis data-data dan sebagainya. Data hanya boleh membantu. Data hanya boleh membantu dan bagi panduan kepada kita, tetapi kadang-kadang data ini silap sama sekali. Bila kita di bawah ini, bertungkus rumus, buat kerja dan membaiki apa kelemahan yang kita ada. Banyak bukti menunjukkan bahawa data tidak betul. Banyak bukti menunjukkan bahawa benda negeri yang tidak pernah kita fikir boleh menang, kita boleh menang. Kerana apa? Kerana kekuatan dan juga semangat kita untuk bekerja. Okey? Jadi itu sajalah saya nak ulas pada hari ini. Mudah-mudahan kita boleh berbeza pendapat. Ada orang kata kita kena pandang positif, kena pandang negatif, susah kita pandang positif. Saya tak nampak dari segi positifnya kenyataan itu, kecuali satu kenyataan yang saya rasakan betul-betul satu kenyataan yang bodoh, kenyataan yang tidak matang yang dikeluarkan oleh Nur Izzah, dan sewajarnya lah diperbaiki malam tadi oleh Datuk Seri Ibrahim dengan jelas, secara sinisnya beliau mempertikaikan apa yang disebut oleh anaknya sendiri, Nur Izzah. Kan? Untuk kali ini insya-Allah kita akan ulas lagi dalam isu masa yang lain. Berjumpa di lain masa, dan saya mengucapkan terima kasih kepada anda yang telah menonton, dan juga yang telah like, komen dan sebagainya. Bagi anda yang belum subscribe channel ini, sekali lagi saya minta supaya anda subscribe dan kongsikan kepada rakan-rakan yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.